Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Ambi. Assalamualaikum. Ada orang tak? Waalaikumsalam. Itu je. Sihat ke tak? Sihat ke tak? Nakibah je jawab. Oh, Aida cikgu. okey Aida ada. Alamak. Sorry kalau terkacau dengan notification tu, saya tak boleh nak control. Okey, saya teruskan dengan topik hari ni, okey? Alright. Okey, untuk hari ni saya akan cover untuk topik 5.3 ataupun 5.3 untuk akaun kawalan. Right? Pertama sekali, cuba awak tengok gambar ni. Okey, awak nampak gambar apa tu? Gambar apa yang awak nampak tu? Gambar apa tu? Security. Poli. Security. Security guard kan? Poli. Dia okey, dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Security guard ni function dia apa? Fungsi dia apa? Dia buat apa? Apa tugas dia? Mengawal. Pandai Nakibah. Jaga keselamatan. Betul. Mengawal. Okey. Aida pun betul juga. Okey, seterusnya. Okey, tengok. Kat sini ada yang botak tu, dia cakap yang kat baju kuning tu cakap, Din, pinjam RM5, minggu lepas aku bayar. Jadi, yang kepala botak tu dia jadi apa? Akaun apa? Dia nak buat apa kat situ? Dia nak pinjam RM5 daripada yang baju kuning tu kan? Jadi yang kepala botak tu dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia nak buat apa? ABB. Ya ke Dia ABB? minta hutang. Sekarang ni kan, yang rambut, yang tak ada rambut tu, yang botak tu, dia cakap dia nak pinjam. Okey, dia nak pinjam dengan baju kuning tu. Jadi yang kepala botak tu dia jadi apa? Dia jadi penghutang lah kan? Dia jadi penghutang sebab dia minta, dia nak hutang dengan baju kuning tu. Jadi dia jadi penghutang. Okey, kalau penghutang dalam istilah perakaunan kita panggil apa? Dia ada dua je, sama ada akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Penghutang ni akaun belum terima ke akaun belum bayar? Membayar. Yakin? Eh, Akaun belum terima ke akaun belum bayar? Sekarang ni? kuning kau. Tak, yang botak. Yang botak tu. Yang botak tu dia jadi apa? Akaun belum terima ke akaun belum bayar? Belum terima. Dia jadi akaun belum terima. Sebab apa? Sebab dia hutang dengan baju kuning tu. Okey? Seterusnya. Ni kita yang pikul beban. Kita yang pikul hutang tu. Jadi kita berhutang dengan siapa? Kita berhutang dengan siapa? Akaun? Kita berhutang dengan siapa? Akaun? Siapa boleh jawab? Membayar. Yes, akaun belum bayar. Right. Jadi kat sini kawalan, akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Jadi apa objektif kita untuk kelas hari ini? Pertama sekali kita nak tengok tujuan penyediaan akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Seterusnya, kita nak kenal pasti buku catatan pertama yang menjadi sumber maklumat kepada penyediaan akaun kawalan. Seterusnya, kita nak sediakan akaun kawalan tu secara manual. Alright. Okey, apa itu akaun kawalan? Okey, kita ada ABT, kita ada ABB yang dikenali sebagai ledger khas. Okey, akaun kawalan ni adalah ringkasan kepada akaun
belum terima dan juga akaun belum bayar. Maksudnya, okey, dalam satu perniagaan, okey, kita mesti ada beberapa akaun belum terima dan juga beberapa akaun belum bayar. Jadi akaun kawalan ni, dia menghimpunkan yang beberapa tu kepada satu akaun sahaja. Maksudnya, kita himpunkan semua akaun belum terima tu kepada satu akaun kawalan belum terima, dan juga lagi satu, kita himpunkan semua akaun belum bayar kepada satu akaun kawalan belum bayar. Itu maksud dia akaun kawalan. Maksudnya dia himpunkan ataupun dia ringkaskan semua akaun yang satu-satu tu, ringkaskan, himpunkan menjadi satu akaun kawalan sahaja. Alright? Itu maksud dia akaun kawalan. Okey, apa tujuan penyediaan akaun kawalan ni? Okey, kita tengok satu persatu. Pertama sekali, untuk memudahkan jumlah baki keseluruhan, apa dia untuk dihitung? Siapa boleh jawab? Memudahkan jumlah baki keseluruhan, apa dia untuk dihitung? Okey, siapa? Siapa boleh jawab? Lia ke? Aida ke? Tak ada siapa nak jawab? Untuk memudahkan? Alright, untuk memudahkan jumlah baki keseluruhan akaun belum terima dan juga akaun belum bayar untuk dihitung. Okey, itu tujuan utama dia. Lagi satu, untuk memudahkan kesilapan dikesan sekiranya apa dia yang tak imbang tu? Apa dia yang tak imbang? Kata kunci kat situ imbang. Apa dia? Apa dia yang mesti imbang? Darjah. Kurang tepat. Dua patah perkataan. Imbangan. Juga. Oh, yes. Imbangan duga untuk memudahkan kesilapan dikesan sekiranya imbangan duga tidak seimbang. Okey? Imbangan duga kita mesti seimbang. Kalau tak seimbang, confirm dah memang salah. Okey? Jadi, kita nak kesan, okey, akaun belum terima dan akaun belum bayar ni mesti kita ada, contoh kita ada 3 akaun belum terima, kita ada 4 akaun belum bayar. Takkan nak tengok satu-satu. Kan? Jadi untuk memudahkannya, kita himpunkan jadikan satu akaun kawalan terima, jadikan satu akaun kawalan belum bayar. Jadi apa-apa kesilapan, kita terus rujuk akaun kawalan saja. Kita tak perlu lagi nak rujuk akaun belum terima yang satu-satu tu. Okey? Faham? Okey, seterusnya. Untuk memudahkan dan penyelewengan dikesan. Apa dia? Apa dia? Teka. Come on. Untuk memudahkan, kosong, dan penyelewengan dikesan. Apa dia? Siapa dia nak teka? No idea? Tak boleh teka? Tak ada? Okey, untuk memudahkan penipuan dan penyelewengan dikesan. Okey, last kali untuk mengimbangkan ledger okey. Akaun kawalan belum terima. Okey. Nampak kat situ? Inilah. Okey, sorry. Bunyi motor. Alright. Okey, awak nampak kat sini akaun kawalan belum terima. Okey, kat sini dah nampak dah. Apa dia? Format akaun kawalan belum terima. Okey, jom kita tengok satu-satu. Macam mana ni format akaun kawalan belum terima. Okey, pertama sekali. Okey, nampak tak simbol tambah dekat situ? Kat sebelah debit. Nampak? Nampak ke tak? Simbol tambah di sebelah debit? Nampak. Okey, nampak? Nampak. Okey. Maksudnya, yang di sebelah debit ni, hutang ABT ni bertambah. Alright? Hutang ABT bertambah, kita akan catat di sebelah debit. Ya Allah, tuanku. Ada je nak kacau. Okey, seterusnya nampak tak simbol tolak di sebelah kredit?
Okey, simbol tolak di sebelah kredit menunjukkan hutang ABT. Alright. Hutang ABT berkurang. Okey, hutang ABT berkurang. Okey, apa-apa yang menyebabkan hutangnya berkurang, kita akan catat di sebelah kredit. Okey, kita tengok. Pertama sekali, baki BB. Alright, baki BB. Biasanya, okey, akaun belum terima ni, baki BB-nya berada di sebelah mana? Debit ke kredit? Biasanya. Ataupun saya tanya awak, okey, akaun belum terima ni aset ke, liability ke, equity pemilik ke? Siapa boleh jawab? Ada yang cuba buka mic? Liability. Akaun belum terima Liability. sayang. Akaun belum terima sayang. Akaun belum terima. Equity. Equity. Akaun belum terima. Akaun belum terima sayang. Akaun belum terima. Cuba ingat, cuba ingat. Akaun belum terima. Asset. Yes, akaun belum terima adalah aset semasa. Okey? Ingat tu. Akaun belum terima adalah aset semasa. Jangan tertukar. Ingat dalam otak tu. Okey, letak kat nota kaki mana-mana. Akaun belum terima adalah aset semasa. Okey, aset. Okey, bila aset, alright, bila aset, biasanya lah baki awal ataupun baki BB-nya berada di sebelah mana? Debit ke kredit? Biasanya untuk aset. Untuk aset, biasanya baki BB atau baki awalnya berada di sebelah mana? Ya, Aida? Apa dia Aida? Saya tak dengar. Credit. Kredit. Credit. Debit. Debit. Nakibah cakap debit. Nakibah cakap debit. Ya lah. Okey, Nakibah cakap debit, Aida kata kredit. Mana satu yang betul? Okey, nampak tak kotak kecil yang ke atas tu? Nampak tak yang ableh tu? Nampak tak ableh tu? Tak. You sure? Tu, kotak kecil kat sebelah kiri kanan? Nampak. Kiri. Nampak. Nampak. Okey, debit. Dia kata nampak. Okey, untuk aset. Okey, untuk aset dan juga belanja. Debit dia menunjukkan apa? Debit dia menunjukkan apa? Bertambah. Yes, bertambah. Apabila berkurang, okey, Alia dah keluar. Okey, apabila berkurang, dia berada di sebelah mana untuk aset dan belanja? Kredit. Yes, kredit. Pandai pun. Okey, untuk leh. Leh ni apa? Liability, Equity hasil. hasil. Yes, bijak Nakibah. Okey. Okey, di sebelah kredit. Okey, di sebelah kredit dia menunjukkan apa? Cikgu saya ditendang. Masuk balik. Okey, untuk LEH, okey, di sebelah kredit dia menunjukkan apa? Dia nak menunjukkan apa? Dia nak menunjukkan pertambahan. Okey, apabila berkurang, kita akan catat di sebelah debit. Okey, tu untuk LEH. Okey, kalau boleh awak catat. Ambillah nota kaki tu. Tu yang penting. Okey, untuk ledger. Untuk ledger penting tu, ableh tu. Okey, aset dan belanja apabila bertambah, dia berada di sebelah debit. Apabila berkurang, dia berada di sebelah kredit. Okey, untuk LEH, alright. Apabila bertambah, kita akan catat di sebelah kredit. Apabila dia berkurang, kita akan catat di sebelah debit. Awak kena ingat tu, okey? Ableh tu memang penting. Untuk awak tahu debit kredit tu juga memang penting. Okey, awak salah catat je, imbangan duga awak tak seimbang. Right? Memang tak akan imbang. Okey, seterusnya kita tengok baki BB tadi kan saya cakap. Okey, baki BB untuk aset biasanya lah, right? Biasanya lah dia berada di sebelah debit. Okey, biasanya baki awal ataupun baki BB untuk aset dia berada di sebelah debit. Okey, tapi kenapa baki BB tu dalam format dia tak ada juga sebelah kredit? Okey, tu sekiranya dalam akaun dalam soalan akaun ataupun soalan peperiksaan awal nanti dia nak twist awak, dia bagi awak baki awal tu berada di sebelah kredit. Jadi awak kena catat sebelah kredit lah. Awak kena ikut
kehendak soalan, betul tak? Tapi biasanya kalau soalan tu memang soalan biasa, soalan normal, soalan yang tak kebat, soalan yang biasa-biasa je, tahap biasa, tahap sederhana, biasanya baki awal atau baki bibi dia berada di sebelah debit. Alright? Ataupun dia tak bagi tahu pun baki awal duduk kat sebelah mana. Okey, awak tahu dah. Confirm dia berada di sebelah debit. Awak catat di sebelah debit. Alright, tu untuk baki bibi. Okey, seterusnya kita tengok di sebelah debit saja dulu, okey? Tengok sebelah debit saja dulu. Okey, seterusnya jualan. Okey, untuk jualan ni kita hanya catat jualan kredit saja. Alright? Jualan tunai kita tak catat dalam akaun kawalan belum terima ni. Sebab apa? Sebab kita akaun belum terima ni dah tentu-tentu berkait dengan jualan kredit. Okey, jualan tunai ni mana ada hutang sebab dia bayar dah bayar siap-siap dah bayar dengan tunai dah. Jadi tak ada hutang. Jadi kenapa kita nak catat jualan tunai kat sini kan? Okey, lagi satu untuk jualan kredit ni, okey. Untuk item jualan kredit ni awak boleh rujuk jurnal jualan. Awak tengok jurnal jualan kan? Awak ambil yang jumlah dia yang kat bawah tu. Terus letak dekat akaun kawalan diterima tu. Simple. Okey, ingat tu. Untuk jualan kredit, awak hanya perlu rujuk jurnal jualan, tengok kat jumlah dia tu, ambil jumlah dia sahaja, okey, letak dekat akaun kawalan terima di sebelah debit. Itu sahaja, simple. Okey, seterusnya faedah. Okey, faedah ni sekiranya ada faedah yang dikenakan ke atas akaun belum terima. Okey, kalau ada faedah yang dikenakan atasnya, kita kena catat di sebelah debit. Okey, seterusnya kita tengok bank ataupun cek tak laku. Okey, biasanya cek tak laku ni kita akan catat dalam jurnal am lah. Alright. Okey, cek tak laku pun kita akan catat di sebelah debit. Alright. Sebab apa? Hutang dia bertambah lah. Sebab dia nak bayar hutang kat kita. Okey, guna cek tu. Tapi cek tu cek tenggang. Dah tentu-tentu dia punya cek tu tak laku kan? Okey, bila cek tu tak laku, maksudnya dia punya hutang tak berkurang. Masih lagi ada. Jadi hutang dia bertambah pun ada. Okey, hutang dia makin bertambah pun ada. Jadi kita tetap catat di sebelah debit, iaitu cek tak laku. Ya Allah, bising dia ni. Okey, seterusnya. Diskaun diberi dibatalkan. Okey. Jadi bila contoh akaun terima ni dia bayar hutang kat kita. Okey, kita sebagai dia punya business partner ataupun business supplier ataupun kita supplier kan dia. Okey, kita jadi supplier, kita supply barang kat dia. Jadi dia jadi akaun terima kita. Ya Allah, bisingnya. Ya Allah, Tuanku. Okey. And then dia bayar hutang dalam masa ataupun dalam tempoh yang kita beri, macam contoh dalam 10 hari. Okey, contoh kalau bayar dalam 10 hari dapat diskaun. Okey, dia pun bayar. Dia pun bayar dalam 10 hari, dia pun bayar pakai cek. Okey, pakai cek. Lepas tu ceknya pula tak laku. Okey, kita bagi diskaun dah. Okey, kita bagi diskaun dah. Tapi cek dia tak laku. Jadi bila cek tak laku, diskaun pun kena batal lah. Kiranya dia tak bayar pun hutang tu. Jadi kita pun batal lah juga diskaun tu. Jadi bila diskaun dibatalkan, kita akan catat di sebelah debit. Sebab hutang dia pun bertambah. Sebab diskaun tak jadi bagi. Macam tu. Okey, macam mana kita nak tengok diskaun diberi tu? Diskaun diberi dibatalkan tu. Okey, kita boleh tengok dekat jurnal am. Biasanya kita akan catat kat jurnal am lah. Untuk cek tak laku dan juga diskaun diberi dibatalkan. Okey, seterusnya. Wah, banyaknya notification. Okey, seterusnya kita tengok di sebelah kredit. Okey, bank atau tunai. Okey. Okey, bank atau tunai. Di sini kita akan catat bila akaun belum terima ni bayar hutang kepada kita. Okey, dia bayar hutang kepada kita pakai cek. Contoh pakai cek. Okey, bank lah tu. Kalau cek bank lah tu. Kita catat kat buku tunai tu di sebelah debit. Jadi dekat akaun belum terima kita akan catat di sebelah kredit. Kenapa? Sebab hutang dia berkurang. Sebab dia dah bayar hutang kat kita. Hutang dia berkurang. Jadi kita catat di sebelah kredit. Okey, seterusnya diskaun diberi. Okey, ni diskaun diberi bukan diskaun diberi dibatalkan. Ni diskaun diberi. Memang dah dapat dah diskaun tu. Memang dia bayar and then dia dapat diskaun tu. Okey, diskaun diberi tu kita catat jugalah di sebelah kredit sebab hutang dia berkurang. Okey, kat mana kita nak tengok diskaun diberi ni? Okey, diskaun diberi dia berada di lajur diskaun di sebelah debit buku tunai. Okey,
Awak tengok buku tunai kan dia ada kolom diskaun kan? Diskaun debit, kredit. Diskaun, debit, kredit. Okey. Dia ada 2 diskaun kat situ. Diskaun di sebelah debit, diskaun di sebelah kredit. Okey, diskaun di sebelah debit adalah diskaun diberi. Okey, diskaun di sebelah kredit adalah diskaun diterima. Ingat tu. Okey, kita nak tengok kat mana diskaun diberi? Tengok di sebelah debit buku tunai. Okey? Macam mana? Tengok kat kolom diskaun tu. Jadi awak ambil sahaja jumlah kat bawah tu, catat dekat sini. Simple. Okey, seterusnya kita tengok pulangan jualan ataupun pulangan masuk kan. Okey, pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Maksudnya, dia pulangkan balik barang yang dia beli kat kita. Dia pulangkan balik barang yang dia beli dekat kita. Jadi pulangan jualan ataupun pulangan masuk kita akan catat di sebelah kredit. Maksudnya hutang dia berkurang lah. Dia bayar untuk barang tu. Tapi barang tu rosak. Jadi dia pulangkan balik barang tu kat kita. Jadi kita kurangkan hutang dia. Bila hutang dia berkurang, kita catat di sebelah kredit. Oh, Allahuakbar. Okey. Seterusnya, seterusnya hutang lapuk. Okey, seterusnya hutang lapuk. Okey, macam mana boleh terjadinya hutang lapuk ni? Bila akaun belum terima atau penghutang tu meninggal dunia ke, gila ke, hilang ke. Jadi dia tak bayar hutang. Okey. Jadi dia tak tahu dah dia pergi mana, kita pun tak jumpa dia, tak jumpa jejak dia. Jadi hutang tu dia jadi hutang lapuk. Okey, bila jadi hutang lapuk kita catat di sebelah kredit. Okey, seterusnya pindahan ataupun kontra. Okey, bila kontra pun kita akan catat di sebelah kredit. Okey, tu untuk format dia. Okey, seterusnya baki HB. Okey, biasanya baki HB dia berada di sebelah kredit. Okey, bila baki HB berada di sebelah kredit. Hello? Tak dengar? Aida tak dengar suara saya? Hello? Siapa lagi yang ada kat sini? Lia. Lia dengar tak suara saya? Mia? Mia? Dengar. Dengar. Okey, Aida ada masalah lah tu kot. Okey. Jadi bila baki HB berada di sebelah kredit, line lah kot. Ke line saya? Line saya kot. Jelas tak? Jelas kan? Okey, saya teruskan Okey, untuk baki HB, bila berada di sebelah kredit, kita akan pindah ke sebelah debit sebagai baki BB. Macam saya cakap untuk ledger sebelum ni, bila baki HB-nya berada di sebelah kredit, baki BB-nya berada di sebelah debit. Dia akan bertentangan. Tapi sekiranya baki HB-nya berada di sebelah debit, baki BB-nya kita akan pindah ke sebelah kredit. Tapi biasanya lah untuk akaun belum terima ni, baki HB-nya sebelah kredit, baki BB-nya berada di sebelah debit. Okey. Tu untuk format akaun kawalan belum terima. Seterusnya kita tengok format akaun kawalan belum bayar. Okey. Akaun belum bayar ni apa dia? Asset ke, liability ke, equity ke? Akaun belum terima tadi asset kan? Okey, untuk akaun belum bayar apa dia? Liability. Ya, betul. Akaun belum bayar ni adalah liability. Okey, biasanya liability dia punya baki awal ataupun baki BB dia kita catat di sebelah mana? Debit ke kredit? Kredit. Yes, betul. Biasanya baki BB ataupun baki awal untuk akaun liability kita akan catat di sebelah kredit. Pandai. Okey, seterusnya. Kita tengoklah format dia ni. Pertama sekali kita tengok. Okey, nampak tak simbol tolak tu? Okey, simbol tolak di sebelah debit bermakna apa? Bermakna hutang kita berkurang. Okey, akaun belum bayar ni maksudnya dia yang bagi hutang kat kita. Okey, akaun belum bayar ni dia yang bagi hutang kat kita. Oh my god. Okey, dia yang bagi hutang kat kita. Jadi kat sebelah debit ni bermaksud hutang kita kat dia dah berkurang. Jadi kita akan catat di sebelah debit. Bulan saya kita apa okey. Okey, seterusnya kita tengok simbol plus. Okey, simbol tambah di sebelah kredit. Apa maknanya tu? Maknanya hutang kita bertambah. Hutang kita dengan dia bertambah. Bila hutang kita dengan dia bertambah, kita akan catat di sebelah kredit. Alright. Kita tengok di sebelah debit dulu.
Okey, kita nampak kat situ diskaun diterima. Okey, diskaun diterima. Nak tengok kat mana? Okey, diskaun diterima. Awak tengok di laju diskaun dekat buku tunai kat sebelah kredit. Okey, laju diskaun kat sebelah kredit dalam buku tunai. Okey, awak ambil jumlah dia and then awak catat dekat akaun kawalan belum bayar ni di sebelah debit. Ingat tak? Diskaun diberi sebelah debit. Alright, diskaun diberi sebelah debit. Diskaun diterima di sebelah kredit buku tunai. Alright. Jadi awak tengok buku tunai, laju diskaun sebelah kredit, itulah jumlah diskaun diterima. Boleh ambil kat situ. Walaupun awak tak, ada je, kita buka je akaun diskaun diterima ni, tapi nak memudahkan awak nak catat kan, awak ambil kat situ je. Okay, jadi catat je. Alright. Okay, untuk tunai atau bank. Okay, tunai atau bank maksudnya kita bayar hutang kita kat dia lah. Kita bayar hutang kat dia pakai cek. Tu kira sebagai bank lah. Okay, kita bayar hutang kat dia pakai cek. Jadi hutang kita berkurang. Okay, hutang kita berkurang. Jadi kita catat dekat sebelah debit. Okay, seterusnya pulangan belian ataupun pulangan keluar. Okay, kat sini kita yang beli barang dengan dia. Tapi barang dia rosak. Jadi kita yang pulangkan barang tu kat dia. Okay, jadi barang tu sebenarnya, okay, barang tu kan kita beli. Jadi kita bayar untuk barang tu. Tapi barang tu rosak dan kita pulangkan. Jadi barang tu tidak akan jadi hutang pada kita. Jadi hutang tu berkurang. Right? Hutang tu berkurang sebab pihak sana ataupun pihak akaun belum bayar tu dia kira tolak hutang kita sebab barang tu rosak. Okay, jadi hutang kita berkurang. Jadi kita akan catat di sebelah debit. Okey, seterusnya pindahan ataupun kontra. Okey, macam kontra tadi. Okey, untuk akaun belum terima tadi kontranya berada di sebelah kredit. Betul? Okey, untuk akaun belum bayar kontranya berada di sebelah debit. Jadi dia kontra dengan akaun tu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok right. Kita tengok di sebelah kredit. Okey, belian kredit. Okey, kita catat belian kredit. Macam saya cakap tadi, kita tak akan catat belian tunai. Dan juga tadi pun kita tak akan catat jualan tunai. Sebab bila kita buat belian ataupun jualan secara tunai, kita tak ada hutang. Okey, dia bukan akaun belum terima kita, dia bukan akaun belum bayar kita. Alright, tunai, bayar dan tak ada apa-apa. Okey. Sekarang ni kita akan catat belian kredit saja. Okey, macam saya cakap tadi, untuk jualan kredit, awak hanya akan rujuk jenis jualan saja, betul tak? Okey, untuk belian kredit, awak rujuk jurnal belian. Awak ambil jumlah dekat jurnal belian, awak catat dekat sini. Simple. Okey, seterusnya angkutan masuk. Okey, angkutan masuk ni kita yang bayar angkutan tu. Alright, kita yang bayar hutang tu. Jadi, hutang kita bertambah. Okey, sebab kita kena bayar hutang, kita kena bayar angkutan tu. Jadi hutang kita bertambah. Jadi angkutan masuk tu kena catat di sebelah kredit. Alright, untuk angkutan masuk. And then faedah pun sama. Faedah pun, kalau faedah dikenakan kepada belum bayar, kita akan catat di sebelah kredit. Alright. Biasanya akaun belum bayar, baki HB-nya berada di sebelah debit. Okey. Baki HB-nya berada di sebelah debit dan baki BB-nya akan dibawa ke sebelah kredit. Okey, dia bersilang ataupun dia bertentangan. Macam tu. Okey, settle untuk format akaun kawalan belum bayar. Okey. Okey, kita tengok kat sini buku catatan pertama yang terlibat untuk kedua-dua jenis akaun kawalan. Okey, pertama sekali akaun kawalan belum terima. Okey, untuk akaun kawalan berterima, buku catatan pertama yang terlibat adalah buku tunai, jurnal am, jurnal jualan dan juga jurnal pulangan jualan. Okey, kalau awak nak buka akaun kawalan belum terima, inilah 4 buku catatan pertama yang awak akan rujuk. Okey. Jadi buku catatan pertama yang lain tu tak terlibat dengan akaun kawalan belum terima. Alright. Jadi kat buku tunai awak boleh tengok sekiranya ada pembayaran ataupun sekiranya ada pembayaran hutang. Untuk jurnal am, boleh tengok sekiranya ada cek tak laku ataupun diskaun diberi dibatalkan. Okey, jurnal jualan awak akan tengok untuk jualan kredit. And then jurnal pulangan jualan untuk pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Okey, seterusnya akaun kawalan belum bayar. Okey, untuk akaun kawalan belum bayar, 3 sahaja buku catatan pertama yang terlibat iaitu buku tunai, jurnal belian dan juga jurnal pulangan belian. Jadi awak nak buka akaun kawalan belum bayar, awak hanya rujuk kepada 3 jenis buku catatan pertama ini sahaja. Okey, awak tak perlu nak rujuk yang tempat lain lah.
Okey. Okey, kat sini contoh penyediaan contoh penyediaan akaun kawalan merujuk kepada buku catatan pertama. Okey, kat sini akaun kawalan belum terima. Jadi apa 4 buku catatan pertama yang terlibat tadi adalah buku tunai, jurnal am, jurnal jualan dan juga jurnal pulangan jualan. Jadi kat sini awak boleh nampaklah contoh dia macam mana dia ambil nilai atau macam mana dia rujuk jurnal-jurnal tu dan pindahkan ke dalam ledger akaun kawalan belum terima. Okey, awak boleh tengok satu persatu dekat situ. Okey. Okey, contoh sebelah debit. Okey, jualan. Jualan 2,100. Dekat mana dia ambil? Dekat jurnal jualan. Okey, awak nampak jurnal jualan tu? Dekat jumlah dekat bawah sekali 2,100. Okey, awak ambil jumlah tu, letak dekat jualan di sebelah debit, akaun kawalan belum terima. Simple. Macam tu je saya cakap dah. Simple saja. Okey, untuk cek tak laku dan juga diskaun diberi dibatalkan, awak boleh rujuk jurnal am ataupun awak boleh rujuk dekat buku tunai. Tapi kalau nak mudah, rujuk kat jurnal am lah. Okey. Seterusnya tengok di sebelah kredit. Untuk bank ke, diskaun diberi ke, diskaun diberi, awak boleh rujuk kepada buku tunai. Okey. Bank kat situ, awak tengok di sebelah debit. Contoh jumlah di sebelah debit. Dan juga diskaun. Okey. Macam saya cakap tadi, diskaun diberi berada di sebelah debit buku tunai. Betul? Okey. Awak just ambil je jumlah dekat kolom diskaun tu and then letak je dekat diskaun diberi di sebelah kredit. Okey, pulangan jualan simple. Awak tengok je jurnal pulangan jualan, awak ambil sahaja jumlah dia yang kat bawah tu and then awak letak dekat situ. Okey, hutang lapuk awak rujuk jurnal am. Okey. Apa lagi? Okey, untuk kontrak atau pindahan. Okey, awak tengok jurnal am Mei 31. Akaun belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Okey, ni yang kita panggil kontrak. Maksudnya akaun kawalan terima pun kita catat, akaun kawalan belum bayar pun kita catat. Maksudnya dia kontra dengan dua akaun tu. Itulah maksud dia kontra. Okey. Itu contoh. Ni saya bagi contoh untuk akaun kawalan terima. Untuk akaun kawalan belum bayar, boleh tengok contoh dalam buku teks. Alright. Okey, perhatian. Ni nota kaki lah. Okey, nota kaki. Di sini ada urus niaga yang tidak perlu masuk akaun kawalan. Apa dia? Okey, pertama sekali jualan tunai. Okey, jualan tunai tak akan masuk dalam akaun kawalan belum terima. Belian tunai tak akan masuk akaun kawalan belum bayar. Seterusnya, peruntukan hutang ragu. Seterusnya, hutang lapuk terpulih. Awak kena ingat 4 urus niaga ni dia tak akan masuk dalam akaun kawalan. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab apa saya ingatkan? Sebab biasanya, kalau dalam soalan peperiksaan, dia akan treat awak, dia akan selitkan benda-benda tu. Dia akan selitkan jualan tunai ke, dia akan selitkan perhutang ragu ke, dia akan selitkan hutang lapuk terpulih ke. Jadi awak akan terfikir, okey, benda ni nak catat kat mana? Walaupun benda tu tak perlu catat. Okey, benda tu tak perlu catat. Jangan fikir, potong terus. Okey, awak nampak 4 benda ni dalam soalan, terus potong. Okey, tak termasuk pun dalam akaun kawalan. Okey, tu sekiranya dia ada trik lah. Tapi biasanya dia akan bagilah juga trik. Dia tak akan bagi soalan straightforward ataupun dia tak akan bagi soalan direct. Alright? Jadi kita kena fikir sendirilah. Awak kena ingat sendiri. Ini sebagai nota kaki kepada awak. Okey, jadi setakat itu sahaja kita punya kelas ataupun kita punya topik akaun kawalan. Jadi saya nak awak buat latihan and then hantar pada saya. Saya nak tengok tahap kefahaman awak lah. Okey, saya nak tengok tahap kefahaman awak. Okey. Untuk soalan latihan, okey, awak perlu buat soalan latihan minda 5.3 muka surat 179 buku teks nombor 2 dan 3. Buat and then hantar pada saya hari Sabtu lah macam biasa. Okey, saya akan tunggu hujung minggu baru awak hantar. Sebab saya tak akan minta kerja dengan awak dalam waktu persekolahan sebab saya tahu awak akan sibuk. Jadi saya bagi awak masa Jumaat Sabtu untuk hantar pada saya. Okey? Nanti saya akan remind balik dalam grup. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih sebab join kelas saya. Sama. Bye. Bye-bye.